Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu tajuk pantulan cahaya. Jadi diharap semua murid-murid bersedia. Murid-murid boleh membuka buku teks. Tajuk pantulan cahaya ni dekat muka surat 95, dekat muka surat 95. Jadi murid-murid boleh merujuklah buku teks dan sambil memahamilah apa yang cikgu share pada hari ini. Jadi di sini maksud pantulan cahaya, pantulan cahaya adalah cahaya yang dipantulkan apabila terkena satu permukaan yang licin, berkilat dan rata. Mana cahaya itu terkena pada satu permukaan yang licin, berkilat dan rata. Okey. Jadi mana situasi yang pernah berlaku pantulan cahaya adalah seperti inilah. Mungkin murid-murid pernah tengok bahawa ada kelihatan macam bayang-bayang lah. Sebenarnya itu bukan bayang-bayang, itu adalah image bagi objek yang di atas. Maknanya yang ini adalah pokok, gambar rajah yang sebenar, dan yang ini adalah image pokok yang telah dipantulkan, iaitu daripada permukaan air yang itu. Kerana kita tahu tadi itu air adalah satu yang licin dan berkilat. Tapi kalau air itu berombak, dia tidak dapat dengan jelas lah. Pada keadaan air yang tenang. Manakala yang ini kita perhatikan, yang di bahagian atas tu adalah merupakan lampu-lampu. Dan kita akan dapat lihat imej yang terbentuk itu pada lantai jubin. Lantai jubin tu kita nampak ada cahaya-cahaya lampu. Maknanya lantai jubin ni adalah permukaan yang licin, berkilat, telah memantulkan cahaya lampu di atas. Seterusnya, bagi objek-objek logam seperti sudu, cerik atau apa sajalah yang berkilat, yang berwarna silver atau warna perak, yang memantulkan cahaya kita. Jadi mana ini adalah imej yang dipantulkan. Okey, seterusnya ini pun sama jugalah, fenomena yang ataupun perkara yang selalu kita alami. Cuma di sini cikgu nak beri tambahan dekat sini, alat yang ini kita panggil kaleidoskop. Kaleidoskop, dan gambar rajah yang kalau kita nak perhatikan dia akan bentuknya macam ni. Mungkin ada murid-murid yang pernah tengok lah. Di sekolah kita tak ada. Tapi kalau mungkin ada jual dekat kedai DIY ke apa ke, mungkin boleh membelinya lah kalau ada lebihan duit. Okey, seterusnya, apakah kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan kita? Okey, yang pertama adalah cermin muka memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Ini cermin muka lah. Maknanya selalu kalau kita nak bersolek apa semua tu, ataupun kita nak menyikat rambut dan sebagainya, kita akan melihat cermin lah. Malah kadang-kadang bila kita gosok gigi pun kita tengok cermin muka. Jadi mana cermin muka memantulkan cahaya ke muka kita. Yang kedua adalah cermin sisi membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Ini cermin sisi. Kalau yang tengah-tengah tu cermin pandang belakang. Jadi maknanya bila seseorang itu memandu kenderaan, jadi dia tak perlulah nak toleh ke belakang. Hanya tengok pada cermin sisi dan boleh menganggarkan jarak kereta yang di sebelah belakang dekat situ. Yang ketiga adalah cermin cembung, membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terselindung daripada pandangan untuk mengelakkan kemalangan. Biasanya cermin cembung ni berada di selekoh-selekoh jalan lah. Maknanya bila kita memandu di jalan yang berselekoh, maknanya kita boleh perhatikan di situ ada setengah tempat tu dia ada cermin cembung macam ni. Jadi mana kita boleh nampak. Jadi mana kalau memandu tu tidaklah kita makan jalan orang lain. Pada takauti kalau ada kenderaan datang daripada arah selekoh yang satu lagi, dalam keadaan laju kemungkinan akan bertembung. Jadi maknanya yang ini juga cermin cembung ni kalau kita perhatikan bagi setengah-setengah kedai pun dia ada pasang juga cermin cembung tu. Maknanya mungkin dia tak nak gunakan CCTV lah, dia akan gunakan cermin cembung. Manakala yang keempat adalah cermin pergigian, membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung.
So, jadi yang ini biasa kalau murid-murid pernah pergi klinik gigi ataupun doktor gigi yang datang ke sekolah, jadi kebanyakan dentist ataupun nurse yang memeriksa gigi kita, dia ada satu cermin dekat situ supaya dapat tengoklah bahagian yang sebelah dalam gigi. Okay. Next. Seterusnya, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian di bawah. Kadang-kadang bila kita pergi kedai kan nak beli kasut sekolah, kasut hari raya. Jadi kita nak tengoklah sama ada kasut tu sesuai ke, cantik atau tidak dengan pemakaian kita. Jadi ada cermin dekat situ lah. Sama juga lah macam cermin muka dekat situ. Manakala yang keenam, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di sebelah belakang. Ini biasalah bagi murid-murid lelaki ke. Macam perempuan juga tak pastilah. Macam lelaki, macam bila kita dah gunting rambut, jadi kita nak tengok. Mana biasanya tukang gunting rambut tu dia akan letak cermin di belakang kita. Dan kita tengok di cermin hadapan dan kita boleh nampak ada satu lagi cermin yang dipegang oleh tukang gunting untuk merhatikan bahagian belakang rambut kita. Kita boleh nampaklah sama ada kita puas hati ataupun tidak. Manakala yang ketujuh, tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Jadi alat ni namanya periskop. Dekat periskop ni ada dua cermin. Satu cermin dan dua cermin. Jadi maknanya dia hanya tengok lihat daripada dalam dan objek tu akan memantulkan ke mata kita. Dua cermin periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Ini adalah untuk tujuan ketenteraan. Okey. So, akhir sekali ada satu penyiasatan yang terdapat dalam buku teks dekat situ yang melibatkan bagaimana penyiasatan melibatkan cahaya dibuat. Jadi dalam penyiasatan ni apa yang diperlukan adalah satu cermin SATA, lampu suluh, dan apabila kita suluh satu cahaya kepada cermin SATA, maknanya dia akan pantulkan cahaya. Jadi maknanya cahaya yang masuk ke arah cermin SATA tu kita panggil dia sebagai sinar tuju, manakala cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cermin itu kita panggil sinar pantul. Kalau kita perhatikan, dia mesti ada anak panah lah. Anak panah ni masuk ke dalam dan anak panah ni keluar dekat situ. Dan ni ada cermin SATA. Manakala di tengah-tengah ni adalah merupakan satu garisan putus-putus yang kita panggil sebagai garisan normal. I dengan R ni murid-murid boleh abaikan. Cuma kalau murid nak faham dia, ini kita panggil sudut lah. Yang ini sudut I. Sudut bagi sinar tuju ni, dia mesti sama dengan sudut pantulan. Dan garisan ni, dia dalam bentuk 90 darjah. Okey, sekian. Selepas ini, murid-murid boleh tengok satu lagi YouTube yang cikgu kongsikan. Jadi, berkaitan tentang cara macam mana penyiasatan untuk menghasilkan gambar rajah sinar ni dibuat. Jadi, murid-murid kalau ada kelengkapan di rumah, jadi boleh mencubalah membuat lakaran dan membuat penyiasatan tersebut. Baik, sekian. Terima kasih.